pagi. Saya Fidi Laipat akan membuat pembentangan tentang jenis sistem keuangan Islam dan skenario semasa untuk khusus keusahawanan dari perspektif Islam. Industri keuangan di Malaysia semakin pesat membangun dengan pembentukan berbagai produk keuangan. Malaysia merupakan negara yang paling cepat berkembang, terutamanya dalam perbankan Islam. Pasaran keuangan Islam turut berkembang di peringkat antarabangsa, termasuk negara-negara yang penganut agama Islamnya adalah sedikit. Prinsip yang digunakan dalam sistem keuangan Islam adalah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. Prinsip-prinsip yang digunakan ini telah membisarkan sistem keuangan Islam dengan sistem konvensional. Oleh itu, umat Islam dapat berurus niaga dengan lebih yakin dan rasa terjamin. Sistem keuangan Islam juga merupakan satu sistem keuangan dalam sebuah sistem ekonomi yang beroperasi berlandaskan prinsip dan nilai Islam. Sistem keuangan Islam juga merupakan aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan harta dalam sektor ekonomi. Muhammad Daud Bakar 2003 telah mendefinisikan sistem keuangan Islam sebagai sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan undang-undang Islam. Begitu juga dengan Abdul Mumin tahun 1969 menyatakan bahwa sistem keuangan Islam haruslah berasaskan falsafah Islam karena ia merupakan sebahagian daripada tuntutan agama Islam. Seterusnya, ciri-ciri sistem keuangan Islam. Apa ciri-ciri sistem keuangan Islam? Yang pertama, bebas daripada segala unsur haram. Contohnya riba, yasir, dan sebagainya. Transaksi yang dilaksanakan mestilah atas persetujuan bersama. Yang ketiga, bersifat tolong-menolong antara satu sama lain dan bukan persaingan yang sengit. Seterusnya, kegiatannya haruslah selaras dengan syariat Islam seperti kesederhanaan, bertimbang rasa, adil, ikhlas, dan lain-lain. Di dalam sistem keuangan Islam juga, salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tauhid, yaitu menjadikan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber panduan utama dalam mengurus sumber. Ia juga merupakan prinsip pengurusan harta, yaitu semua harta yang diberi oleh Tuhan dan manusia hanya diberikan amanah untuk menguruskan harta tersebut. Apa pula tujuan sistem keuangan Islam? Yang pertama, mencapai al-falah, yaitu kejayaan yang sebenar di dunia dan akhirat. Yang kedua, mengumpulkan modal yang mencukupi untuk pengeluaran, penukaran, dan penggunaan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Seterusnya, mengagihkan modal kepada sektor-sektor penting yang benar-benar layak dan membawa manfaat kepada masyarakat dan umat Islam keseluruhannya. Tujuan yang lain ialah mewujudkan keadilan dan ihsan, menentukan keadaan ekonomi yang harmoni dan bebas dari segala kesempitan daruri di peringkat individu, dan seterusnya menentukan kestabilan harga produk di pasaran dengan menepikan unsur-unsur negatif dan haram. Seterusnya, jenis sistem keuangan yang terdapat di Malaysia. Sistem keuangan Islam terdiri daripada 3 jenis, yaitu perbankan Islam, takaful dan ritakaful, pasaran uang antara bank, pengurusan aset atau dana, dan pasaran modal Islam. Pasaran modal Islam terdiri daripada equity, hutang, dan derivatif. Saya akan pergi kepada yang jenis sistem keuangan yang pertama, yaitu perbankan Islam. Perbankan Islam merupakan konsep perbankan dan keuangan yang mengaplikasikan prinsip yang berlandaskan hukum Islam. Ia juga merupakan institusi keuangan yang ditubuhkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan keuangan yang patuh syariah. Persatuan Bank-Bank Islam Antarabangsa telah mendefinisikan perbankan Islam sebagai penggerak dana-dana dan menggunakannya selaras dengan peraturan syariah Islam. Manakala Bank Negara Malaysia telah mendefinisikan perbankan Islam sebagai sistem perbankan yang mematuhi undang-undang Islam yang juga dipanggil undang-undang syariah. Ada beberapa produk yang dikeluarkan oleh produk perbankan Islam di Malaysia. Ada 3 yang utama, yaitu akaun simpanan, akaun pembiayaan dan pelaburan, dan juga akaun pembiayaan dan pelaburan. Akaun simpanan sama seperti dengan bank konvensional, tetapi kendaliannya adalah lain. Ada beberapa produk yang ada dalam akaun simpanan, contohnya akaun semasa yang berkonsepkan wadiah dan atau mudarabah. Akaun simpanan biasa yang dipanggil wadiah. Akaun pelaburan am atau umum, akaun pelaburan khas, akaun simpanan mudarabah. Manakala untuk akaun pembiayaan dan pelaburan, di antara jenis produk ialah pembiayaan projek berasaskan al-mudarabah, pembiayaan projek berasaskan al-musyarakah, pembiayaan memperoleh harta berasaskan jualan tambah untung ataupun juga dipanggil sebagai al-murabahah. Antara produk dalam akaun pembiayaan dan pelaburan ialah pembiayaan memperoleh harta berasaskan jualan harga tangguh ataupun dipanggil al-bay bitaman ajil. Yang kedua, pembiayaan memperoleh kegunaan ataupun hikmat berasaskan sewaan ataupun al-ijarah. Dan seterusnya, pembiayaan memperoleh harta berasaskan sewa beli ataupun al-ijarah tuma al-bay. Untuk pembiayaan perdagangan, antara contoh produk dalam pembiayaan perdagangan ini adalah surat kredit berasaskan al-wakalah, surat kredit berasaskan al-musyarakah, surat kredit berasaskan jualan dengan tambahan untung ataupun al-murabahah, surat jaminan, dan juga pembiayaan modal pusingan di bawah prinsip al-murabahah. Seterusnya adalah sistem keuangan yang jenis sistem keuangan yang kedua, takaful dan juga ritakaful. Apa itu takaful? Akta Takaful 1984 telah mendefinisikan takaful sebagai skim perlindungan yang berasaskan perpaduan, persaudaraan, dan bantuan bersama. Salah satu konsep yang digunakan dalam takaful adalah takafalah, yang bermaksud saling menjaga, saling menjamin, dan saling memelihara. Prinsip utama takaful adalah tabaru dan ta'awan yang menjadi pegangan asas dalam setiap sijil.
akad tabaruk ataupun sumbangan kebajikan dan akad ta'awan ataupun kerjasama dan tolong-menolong akan disatukan untuk memberi kefahaman kepada peserta. Oke, ada dua jenis takaful, yaitu takaful keluarga dan takaful am. Oke, takaful keluarga, antara contoh produk dalam takaful keluarga adalah pelan pendidikan anak-anak, pelan annuity, pelan perubatan dan kesehatan, pelan keluarga, dan juga pelan berkaitan pelaburan. Di manakala takaful am, antara contohnya adalah pelan motor, pelan kemalangan diri, pelan kebakaran ataupun punya ataupun isi rumah. Oke, apa ciri-ciri sistem takaful? Yang pertama, mengagihkan liability dan membahagikan kerugian dalam pakatan. Seterusnya, persetujuan peserta untuk saling tolong-menolong bagi mendapat manfaat bersama. Melibatkan tabaru ataupun sumbangan kebajikan dan akad takwaan ataupun kerjasama dan tolong-menolong bagi menggantikan kontrak jual beli. Setiap peserta menyumbang sejumlah uang tertentu bagi membentuk tabungan ataupun dana takaful. Pelaburan dalam takaful ini adalah bebas daripada unsur riba, miasir, garar, dan jual beli hutang dengan hutang. Wujud keadilan dalam urus niaga yaitu tidak memberi keuntungan ataupun kerugian kepada satu pihak saja. Selain itu, dalam sistem takaful tidak melibatkan proses pemindahan dan penghilangan risiko. Peserta perlu menghadapi risiko ataupun musibah. Oke, apa pula re-takaful? Re-takaful atau takaful semula adalah satu prosedur atau mekanisme melalui perjanjian yang memulihkan pengendali ataupun dalam bahasa biasa penginsuran. Takaful langsung memindahkan ataupun menyerahkan sebahagian daripada risiko yang ditanggung kepada pengendali takaful ataupun pengendali takaful semula yang lain. Di sini pengendali akan mencari dan menghendaki pihak ketiga untuk melindunginya daripada kerugian ataupun tanggungan mengikut risiko sebenar perlindungan takaful asal. Oke, ada dua jenis re-takaful, yaitu re-takaful fakultatif dan re-takaful treaty. Oke, jenis sistem keuangan yang seterusnya adalah pasaran antara bank. Bank Islam dan institusi-institusi keuangan Islam ataupun subsidiari dibenarkan untuk berurus niaga antara satu sama lain. Contohnya, transaksi dalam instrumen keuangan Islam antara bank, pelaburan secara Islam antara bank ataupun mudarabah, dan yang ketiga sistem penjelasan cek antara bank secara Islam. Seterusnya, jenis sistem keuangan Islam yang berikutnya adalah pelaburan dana dan aset. Pelaburan dalam unit amanah adalah salah satu bentuk pelaburan jangka panjang. Unit amanah merupakan institusi pelaburan yang ditubuhkan khas untuk pelabur-pelabur yang bermodal kecil dan berhasrat untuk melabur dalam pasaran security. Tabung amanah, pasaran saham amanah yang boleh dijual beli oleh individu melalui pengurus-pengurus tabung tertentu. Jadi tabung amanah ini digunakan oleh pengurus dana untuk melabur dalam sektor-sektor yang diluluskan dan boleh membawa prospek keuntungan. Risiko dalam pelaburan dana dan aset ini adalah rendah. Kenapa rendah? Oke, yang pertama, modal yang dilaburkan adalah sedikit. Manfaat kepelbagaian, maksudnya pelaburan dilakukan dalam pelbagai sektor yang mempunyai prospek pulangan, diurus oleh pengurus-pengurus dana yang profesional, bukan individu. Kemudian boleh dicairkan ataupun dijual dengan cepat pada bila-bila masa. Sekiranya peserta ataupun pelabur tidak mahu menyambung, mereka boleh mencair ataupun menjual dana mereka pada bila-bila masa. Oke, ciri-ciri unit amanah Islam. Yang pertama, dana-dana Islam tidak boleh melabur dalam syarikat-syarikat yang terlibat dalam penjualan atau pengeluaran produk yang melanggar undang-undang Islam. Pengurusan dana Islam mesti mematuhi syariah dan hanya melabur ke dalam syarikat yang patuh syariah serta dalam security Islam dan bank Islam. Dana-dana Islam tidak boleh melabur dalam bank-bank ataupun institusi-institusi keuangan konvensional. Dana-dana Islam hanya boleh bergiat dalam urus niaga instrumen-instrumen keuangan secara Islam. Dan kegiatan dalam produk keuangan, pinjaman atau security konvensional juga tidak dibenarkan. Oke, pengurusan dana dan unit amanah melibatkan beberapa pihak, antaranya pengurus dana, pembahagian aset, dan juga pemilihan saham. Pengurus dana merupakan pihak yang mengendalikan keseluruhan pengurusan dana-dana Islam seperti pendaftaran dana, pentadbiran dana, penyediaan laporan, dan menguruskan pelaburan dana. Manakala pembagian aset pula pengagihan dana ke pelaburan-pelaburan saham tertentu. Kemudian pemilihan saham, strategi pemilihan saham yang hendak dilabur yaitu sama ada strategi agresif atau strategi konservatif. Pemilihan saham ini biasanya akan ditentukan oleh Majelis Penasihat Syariah. Jenis sistem keuangan yang terakhir adalah pasaran modal Islam. Pasaran modal Islam merupakan tempat pasaran penjualan dan pembelian security jangka panjang sama ada berbentuk hutang atau equity. Pasaran modal Islam adalah berlandaskan syariah, terdiri daripada dua kategori yaitu pasaran utama ataupun prima dan pasaran kedua ataupun sekunder. Pasaran utama adalah pasaran keuangan yang melibatkan pengeluaran security baru ataupun buat pertama kali. Pasaran kedua pula adalah pasaran keuangan yang melaksanakan urus niaga security yang sudah sedia ada dalam pasaran. Salah satu jenis dalam pasaran modal Islam adalah equity. Equity ini berkaitan dengan share biasa yang dikeluarkan oleh syarikat untuk dijual kepada pembeli di pasaran equity berdasarkan konsep Islam. Pasaran equity ini dibawa kawalan Suruhanjaya Security yang telah menumbuhkan Majelis Penasihat Syariah bagi menganalisis instrumen-instrumen equity yang boleh dilabur. Hanya saham-saham yang halal, yaitu melepasi tapisan Majelis Penasihat Syariah yang layak diniagakan di pasaran equity Islam.
Oke, kriteria-kriteria untuk menjadikan pasaran equity lebih lancar. Oke, yang pertama, jumlah peserta yang melibatkan diri dalam pasaran equity Islam mestilah ramai, yaitu terdiri daripada bank Islam, institusi-institusi keuangan Islam, syarikat-syarikat ataupun individu. Jumlah bilangan dan nilai saham yang mematuhi kehendak syariah mencukupi, dan juga jumlah bilangan syarikat broker yang menjalankan urusan niaga secara Islam mencukupi. Oke, jenis pasaran kedua dalam pasaran modal Islam adalah pasaran hutang. Oke, pasaran hutang adalah berdasarkan prinsip syariah, merupakan alternatif kepada pembiayaan melalui equity. Kos yang terlibat di sini adalah lebih rendah. Pelabur mendapat amount keuntungan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dan pengendalian bond Islam distrukturkan mengikut kontrak jual beli dan bukannya pinjaman. Terdapat 3 prinsip utama dalam pasaran hutang Islam, yaitu bond yang diterbitkan haruslah bebas dari elemen riba, penjanaan untung mestilah atas faktor usaha dan kesanggupan mengambil risiko, dan yang terakhir, kerugian hendaklah dikongsi bersama oleh semua pihak yang terlibat. Oke, jenis pasaran yang terakhir dalam pasaran modal Islam adalah pasaran derivatif. Oke, apa itu pasaran derivatif? Merupakan pasaran jual beli instrumen yang berbentuk komoditi atau security keuangan. Penyerahan security tersebut dilaksanakan pada masa akan datang. Oke, ada 3 jenis pasaran derivatif, yaitu pasaran option, pasaran hadapan, dan juga pasaran segera ataupun spot market. Oke, pasaran option. Oke, dalam pasaran ini pelabur diberi hak tetapi bukan obligasi untuk membeli ataupun menjual security atau aset tertentu pada harga tertentu pada masa hadapan. Pelabur boleh membuat keputusan sama ada mahu meneruskan urus niaga itu atau membatalkannya, dalam arti kata lain menjual dalam tipe tertentu pada harga yang dipersetujui. Pasaran hadapan pula merupakan pasaran yang berkaitan dengan urus niaga instrumen di mana penyerahan segera dilakukan. Urus niaga hendaklah dijalankan paling lewat hari kedua kontrak dimeterai. Pasaran segera atau spot market pula bercirikan masa hadapan, yaitu tarik penyelesaian bagi urus niaga dibuat pada tarik tertentu di masa hadapan. Seterusnya saya akan bentangkan sumbangan sistem keuangan Islam. Sumbangan utama adalah menjadi alternatif kepada sistem keuangan dan perbankan konvensional, di mana sistem keuangan Islam ini adalah patuh syariah. Yang kedua, kepelbagaian pilihan instrumen keuangan dalam sistem keuangan global yang tidak bercanggah dengan syariah. Sumbangan yang ketiga, telah membasmi kemiskinan melalui pengurusan zakat profesional. Sistem keuangan juga telah menyumbang dalam sistem pendidikan, di mana banyak institusi pendidikan ataupun institusi penyelidikan telah ditubuhkan untuk membangunkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang keuangan Islam. Oke, dan yang terakhir, skenario semasa. Sistem keuangan dan perbankan di Malaysia telah mengalami pelbagai kejayaan dan perubahan. Keuangan Islam bukan sahaja berkembang di Malaysia, tetapi telah menembusi pasaran di pelbagai benua dan negara, contohnya di negara-negara Afrika Selatan dan Amerika. Oke, dalam statistik 2019, mengikut Bank Negara, perbankan Islam menyumbang 33% daripada jumlah aset perbankan Malaysia. Oke, dalam tahun yang sama juga, pasaran takaful am dan keluarga masing-masing 11% dan 10,1% dalam pasaran di Malaysia. Oke, perkembangan lain ialah sektor perbankan di Malaysia telah dinobatkan sebagai peneraju global dalam perbankan Islam sepanjang tahun 2019 dan juga tahun-tahun sebelum pun dinobatkan sebagai antara peneraju global dalam perbankan Islam. Oke, perkembangan di luar negara, banyak negara yang sudah menubuhkan pasaran keuangan Islam dan juga perbankan-perbankannya sendiri. Contohnya dari benua Afrika ke Amerika Selatan sudah ada perbankan Islamnya sendiri. Oke. UK ataupun London merupakan hub keuangan Islam walaupun negara itu bukan negara Islam. Oke. Contoh negara Suriname kini mempunyai bank Islam yang dibuka pada akhir tahun 2018. Oke, sekian pembentangan saya.